Okey, kita dah tengok kepada simple question 1. Kita dah gunakan option 1, moment of force. So sekarang ni kita guna kita sambung untuk menggunakan option yang kedua. Okey, saya harap awak faham penggunaan option pertama, iaitu kita menggunakan sama ada left hand side or right hand side. Okey, pada option yang kedua, menggunakan konsep moment of force, apa yang awak boleh buat adalah langkah-langkah seperti berikut. Okey, kita faham bahawa konsep asas jumlah momen ikut jam adalah bersamaan dengan jumlah momen lawan jam. Ini adalah konsep asas yang awak perlu terap dalam ingatan bahawa jumlah momen mengikut jam adalah diseimbangkan dengan jumlah momen melawan jam. Okey, seperti biasa dalam soalan simple question 1, kita ada beam. Ini adalah beam kita. Okey, kita dibekalkan daya F2 dan kita dibekalkan daya F1. Okey. Tapi sebelum kita dapat daya F1 bernilai 37.5 Newton, sebenarnya dayanya adalah seperti ini. Okey. Saya padamkan ini. Okey, asalnya saya tukarkan warna lah ni. So kalau kita tengok daya kita dibekalkan pada sudut begini, kan? Maka kita perlu tukarkan perpendicular to the beam. So daya F1 ataupun force for F1 is perpendicular to beam. Ini ada sudut asal 30 darjah. Maka kita tukarkan di mana yang kita buat sebelum ini, maka kita jadikan dia perpendicular to the beam, nilainya adalah 37.5 Newton. Okey, saya harap yang ni awak tak ada masalah dan awak faham konsep dia macam mana. Faham make sure awak faham betul yang ni. Okey, next, apa yang perlu awak buat adalah tengok step by step Okey, step yang pertama, nampak saya tulis kat sini, step yang pertama adalah kita tukarkan daya yang bersudut 30 darjah pada kedudukan 75 Newton. Kita tukarkan menjadi perpendicular ataupun serenjang dengan beam, iaitu nilai F1 kita adalah 37.5 Newton. And then kita tahu bahawa kita ada daya F1 dan daya F2. Dan kita tengok pada step yang seterusnya adalah ini step yang kedua, iaitu place an additional force F that will support the system. Kita tahu bahawa jumlah daya yang bertindak ke atas adalah bersamaan dengan jumlah daya yang bertindak ke bawah. Okey, ini konsep yang seterusnya. Maka kita ada dua daya yang bertindak ke bawah, F1 dan F2. Maka untuk menyeimbangkan, kita letakkan satu daya F3 pada kedudukan yang kita sendiri pun kita tak tahu di mana. Awak boleh letak di sini, 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 awak boleh letak di sini. Terpulang di mana sahaja awak membuat tanggapan. Maka tanggapan untuk saya meletakkan nilai F3 pada seperti mana yang awak nampak dalam video ini, iaitu pada kedudukan ini. Okey, pada kedudukan F3. Okey. Dan kedudukan F3 ini saya merujuk sekali lagi pada kedudukan left hand side. Saya ambil di sini rujukan saya. Maksudnya jarak saya ambil ukuran pada F3 adalah daripada sini ke sini. Okey, maka jaraknya adalah X meter. Okey, itu step yang keempat sepatutnya saya letak. Okey, saya berbalik tadi, kita ada step yang pertama, kita tukarkan semua daya dalam keadaan serenjang ataupun perpendicular. Kemudian kita letakkan satu daya, step yang kedua untuk memberi keseimbangan. Okey, kita ada F1 dan F2 ke bawah, akan ada satu daya kita letak untuk memberi keseimbangan. Step yang ketiga,
dengan kedudukan ataupun saya letakkan kedudukan O ni sebagai all moment heading to point F3, maksudnya ini adalah sifar ataupun O ini adalah titik di mana saya akan pegang dia untuk melihat ke arah mana momen untuk F1 dan juga momen untuk F2 akan berlaku. Kalau saya tekankan di sini, maka dengan saya pegang pada sifar ini ataupun O ini, maka momen akan bergerak begini. So ini momen untuk 1. Dengan saya berpegang kepada O, maka saya tekan pada F2, maka momen akan melawan jam. Ini counter clockwise. Ini adalah clockwise. Okey. Kemudian sekali lagi saya ulang. Okey, saya clearkan semua ni dahulu. Okey, sekali lagi saya ulang. Untuk step yang keempat, kita letak F3 sebagai pemberi keseimbangan dengan mengambil satu kedudukan, saya letak dia sebagai left hand side, maka jarak yang saya ukur daripada F3 ini ke sini sebagai rujukan adalah pada jarak X meter. Awak boleh ambil kedudukan left hand side ataupun awak boleh ambil right hand side. Contoh yang saya beri adalah pada left hand side, dan awak boleh cuba nanti dengan mengambil right hand side. Ukuran awak bermula daripada sini, daripada sini ke sini. Okey. Alright. Seterusnya, macam mana kita nak selesaikan? Saya clearkan dahulu skrin saya yang ini. Saya tukar warna pen saya kepada warna hijau. Okey. Kita mengambil F3 ni sebagai pemberi keseimbangan daya, maka kita ukur daya iaitu F2 dan juga F1. Okey. So ini momen ikut jam, lawan jam, ini momen lawan jam. Jumlah momen lawan jam adalah bersamaan dengan jumlah momen ikut jam. Okey. So apa yang berlaku? Jumlah momen lawan jam bersamaan dengan jumlah momen ikut jam. Okey, jadi F darabkan dengan D, F darabkan dengan D. Okey, jadi ini adalah F2 darabkan dengan D, ini adalah F1 darabkan dengan D. Okey, macam mana saya dapat X adalah, saya clearkan ini dahulu. Macam mana saya dapat X? Okay. So F daripada center ke sini nilainya adalah X meter. Kan? Jarak dia kebetulan sini ke sini juga saya ukur dia sebagai X meter. Kemudian daripada jarak sini ke sini, saya tak tahu berapa, tapi saya tahu jarak sini ke sini adalah 3 meter. Maka saya nak dapatkan jarak ini adalah dengan mengambil 3 tolakkan dengan X. Okey, faham eh? So, saya dapat 37.5 darabkan 3 tolakkan dengan X. Dengan menggunakan persamaan algebra, maka awak boleh dapatkan nilai X adalah bersamaan 1.67 meter dari left hand side. Okey. Kalaulah awak guna right hand side, awak juga akan dapati bahawa jarak di sini, okey, nanti maksudnya jarak total ni adalah 4 meter tolakkan dengan 1.67. Itulah jarak daripada kedudukan ini ke sini, ke F3. Okey, so awak boleh kira lah. Awak boleh buktikan nanti kalau guna right hand side. Okey, so kita tengok kepada yang seterusnya, itu B, menggunakan option, menggunakan resultant moment of force. Okey, kita tengok pada video yang seterusnya.